وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Maksudnya, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ialah pada hari Jumaat. Pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam AS. Dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga dan dia dikeluarkan daripadanya. Dan pada hari itu, hari Jumaat, hari inilah, terdapat suatu saat, satu waktu yang mana jika seseorang Muslim berdiri mendirikan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja hajatnya, nescaya Allah Taala akan memberi padanya hajat yang dihajatkannya itu. Khairu yaumin tadat alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sidang hadirin mudah-mudahan diberkati. InsyaAllah dalam kuliah subuh kita pada pagi ini, kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pagi ini hadis yang bernombor 38, bertajuk jalan untuk taqarrub dan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita dah ada buku kita rujuk sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyanna wa in ista'adhani la'u'idhanna. Rawahu Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, barang siapa yang memusuhiku ataupun memusuhi waliku, maka aku akan isytiharkan perang kepadanya. Seorang hambaku tidak bertaqarrub, tidak menghampirkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku sukai, lebih daripada amalan yang aku fardukan ke atasnya. Seorang hamba sentiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya,
maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar sesuatu dengannya. Jadilah aku penglihatannya yang dia melihat sesuatu dengannya. Jadilah aku tangannya yang dengannya dia melakukan kerja. Jadilah aku kakinya yang dengannya dia berjalan. Sekiranya dia meminta kepadaku dengan apa-apa kurniaan, aku kurniakannya. Dan sekiranya dia meminta perlindungan daripada aku, nescaya aku akan melindunginya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Ada sedikit tambahan dalam riwayat Al-Bukhari, iaitu wama taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'atahu. Maksudnya, tidaklah pernah aku teragak-agak dalam suatu perkara yang aku lakukan sebagaimana teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang mukmin, yang bencikan kematian, sedangkan aku tidak suka untuk menyakitinya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, penting hadis ini kita bincangkan kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai dan menjaga para walinya. Dan Allah Ta'ala amat murka kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap wali-walinya. Hadis yang mulia ini menerangkan siapakah sebenarnya wali-wali dan orang-orang yang dicintai Allah, sama ada di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, ada pendapat yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang paling mulia yang menyebutkan tentang para wali. Al-Imam Asy-Syaukani ada menyatakan bahawa hadis ini mengandungi faedah yang banyak dan mempunyai nilaian yang tinggi di sisi mereka yang benar-benar memahami, meneliti dengan cara yang sepatutnya. Al-Imam At-Tuhi berkata, hadis ini merupakan punca kepada perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai ma'rifat dan kecintaannya. Juga sebagai petunjuk untuk melaksanakan kewajipan batin, iaitu iman, dan kewajipan zahir, iaitu Islam, serta melaksanakan binaan kedua-duanya, iaitu ihsan. Dan bagaimana yang terkandung dalam hadis Jibril. Hadis Jibril ni hadis yang nombor 2 lah dalam hadis Arba'in Nawawiyah ni, hadis yang ke nombor 2. Kita pernah bincang sebelum ini. Jadi ihsan ini mengandungi beberapa makam bagi orang-orang suluk. Orang suluk ni orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dia berzuhud, ikhlas, muraqabah, sentiasa merasakan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Antaranya, amalan yang paling disukai Allah ialah amalan fardu, yang Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba-hambanya. Seorang mukmin seharusnya hanya melakukan amalan sunat bila dia telah selesai amalan fardu terlebih dahulu. Dia dah bereskan amalan fardu, maka dia buatlah amalan sunat. Sekiranya dia asyik mengerjakan amalan sunat tapi mengabaikan amalan fardu, maka dia telah menyalahi tuntutan syarak. Seorang hamba boleh meningkat makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, naik tinggi, naik makam sehingga menjadi kekasih Allah, dan berterusan istiqamah mengamalkannya sehingga Allah Ta'ala benar-benar mengasihinya. Seorang wali Allah atau kekasih Allah ini, perbuatannya akan sentiasa terpelihara. Tingkah lakunya, gerak-gerinya seolah-olah lahir daripada dengan izin Allah. Penglihatannya, pendengarannya, perbuatannya, pergerakannya, semuanya seolah-olah cernaan daripada penglihatan, daripada pendengaran, daripada perbuatan dan pergerakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, wali Allah ni mesti dikasihi oleh setiap orang mukmin. Barang siapa yang memusuhinya, maka Allah Ta'ala akan mengisytiharkan perang kepadanya. Soalannya, siapakah wali Allah itu? Anda kah? Atau siapa?
Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Affan. Perbincangan kita seterusnya pada pagi ini ialah hadis yang kita baca di awal tadi ada yang menyebut tentang bersedekah, tentang buat kebaikan, terutamanya pada hari Jumaat. Adakah persoalannya, adakah hari Jumaat itu lebih afdal dari hari yang lain? Macam mana? Jadi disebut orang yang nak memberi sedekah ataupun dia mengkhususkan sedekah pada hari Jumaat ni, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada menyebut tentang sedekah. Sedekah pada hari Jumaat ni ada keistimewaannya yang tersendiri berbanding dengan hari-hari lain. Dan sedekah pada hari Jumaat itu lebih baik dibandingkan dengan hari-hari lain. Sebagaimana juga sedekah pada bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Disebut dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Persoalan di sini, wujudkah dalil tentang perkara ini? Dan ini isu yang perlu kita bincangkan. Satu, yang pertamanya bukan sahaja Ibn Qayyim yang berpandangan sedemikian. Malah ada ulama-ulama yang menyatakan perkara yang sama. Seperti petikan dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Disebut wa yusannu kathratu sadaqati wa fa'lul khairi fi yaumiha wa lailatiha. Disunatkan kita memperbanyakkan sedekah pada malam dan siang Jumaat. Yang kedua, ulama terkenal seperti Bin Baz menyatakan rahimahullah, kelebihan beramal wujud pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu. Dalam fatwa Ibn Baz, beliau ada menyebut tentang al-adillah asy-syar'iyyah ala anna al-hasanat tudha'afu fi zaman al-fadil wal makan al-fadil mithlu Ramadan wa 'ashr Dhul Hijjah wal makan al-fadil kal haramain fa inna al-hasanat tudha'afu fi Makkah wal Madinah mudha'afah katsirah wa mudha'afah kabirah. Ada dalil syarak yang menunjukkan kebaikan akan dibalas berganda-ganda pada masa yang memiliki kelebihan ataupun pada tempat yang memiliki kelebihan. Contoh masa yang memiliki kelebihan seperti bulan Ramadan ataupun 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan manakala tempat yang memiliki kelebihan seperti dua tanah haram lah. Jadi kebaikan akan dilipat gandakan kalau dibuat di Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Asy-Syatibi telah memberikan peringatan yang sangat penting berkenaan dengan perkara ini. Menurut beliau, at-takhsis min al-mukallaf bid'atun hiya tashri'un bighairi mustanad. Wa min dhalika takhsisu al-ayyam al-fadilah بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصها كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك. Kata Imam Asy-Syatibi yang tidak bersetuju dengan perkara mengkhususkan amalan tertentu ni, dia kata itu ialah ibadah, itu ialah bid'ah. Kenapa? Kerana dibuat tanpa dalil. Antaranya dia mengkhususkan hari-hari yang memiliki kelebihan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tuan-tuan jangan berhenti lagi ni, dengar dulu. Contohnya, mengkhususkan hari-hari tertentu untuk salat beberapa rakaat ataupun untuk bersedekah sebanyak-banyak tertentu, atau mengkhususkan malam tertentu untuk berqiyamul lail, ataupun mengkhatamkan Al-Quran atau seumpamanya. Al-Imam Syatibi sebut, la hujjata lahu fi an yaqul inna hadha az-zaman thabata fadluhu ala ghairihi fa yuhsinu fihi iqa'ul ibadat lianna naqul hadha al-hasan hal thabata lahu aslun am la. Jika tidak boleh dijadikan hujah, maksud kataan tadi, jika tidak boleh dijadikan hujah pendapat ini,
Sesungguhnya waktu ini memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan waktu lain. Maka eloklah kita lakukan ibadat-ibadat. Kemudian alasan kita menegaskan bahawa adakah kebaikan itu mempunyai asas ataupun tidak. Perbincangan ini disebut dalam kitab Al-I'tiqad. Kemudian Syekh Ubaidillah dan Syekh Abdullah Al-Jabiri mengatakan, aqulu yawm al-jum'ah dalla dalilun ala fadlihi. Wa min al-qawa'id al-muqarrarah أن فضل الزمان أو المكان لا يستلزم تخصيصه بعبادة صيام أو صدقة أو صلاة لأن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص. Aku mengatakan bahawa hari Jumaat ini memiliki kelebihan berdasarkan dalil. Tapi antara kaedah yang disusun ialah kelebihan masa dan tempat. Tetapi tidak semestinya mengkhususkan ibadat-ibadat tertentu. Seperti kita nak puasa pada hari Jumaat. Boleh kalau kita puasa 14 hari bulan ni boleh. Tapi semata-mata nak puasa hari Jumaat. Ataupun nak sedekah pada hari Jumaat. Ataupun nak solat pada hari Jumaat. Ini kerana asas dalam ibadat ini ialah tak boleh. Kecuali bila ada nas yang mengharuskannya. Ini kaedah. Jadi kaedah ini wajib dipahami oleh setiap orang Islam, muslimin dan muslimat. Terutamanya penuntut ilmu. Ini kerana mereka yang diharapkan untuk mengajarkan orang lain tentang ajaran agama ini. Syariat Allah ini. Berdasarkan kefahaman mereka terhadap syariat Allah. Mereka yang mengajarkan orang ramai berdasarkan kefahaman mereka terhadap kitab As-Sunnah, kitab dan hadis, apa yang disebut oleh alim ulama. Justru tidak disyariatkan ibadat-ibadat tertentu pada hari Jumaat. Buat secara umum, datang masjid. Tapi ibadat-ibadat tertentu ada yang disebut kalau ada dalil dan bolehlah. Contohnya kita disyariatkan untuk mandi sunat ataupun bersegera menuju ke masjid ataupun memperbanyakkan selawat pada Nabi. Yang itu disyariatkan. Manakala keterangan-keterangan yang lain kita memahami bahawa tiada nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang mengistimewakan kita bersedekah pada hari Jumaat. Boleh kita bersedekah tapi tunggu tak nak sedekah pada hari lain, nak sedekah pada hari Jumaat saja, itu tidak ada nas. Meskipun demikian, terdapat pertanyaan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ka'ab radhiyallahu taala anhu bercerita tentang kelebihan hari Jumaat. Lalu kata Ka'ab, "Ala uhaddithukum an yaumil Jumu'ah. Innahu idza kana yaumul Jumu'ah faz'at lahu as-samawati wal ard wal bahru wal bar wal jibalu wasyajar wal khalaiqu kulluha illa ibna Adam wasyaitan. Waqafatil malaikatu bi abwabil masjid. Waqafatil malaikatu bi abwabil masjid fayaktubuna man jaa al-awwal fal-awwal hatta yakhruj al-imam. Fa idza kharaja al-imam طووا صحفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله أو لحق الله ولما كتب عليه وحق على كل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس walam taghrub ala yaumin mithli yaumil Jumu'ah." Jadi panjang hadisnya. Kita nak ambil di sini, bersedekah pada hari Jumaat lebih agung dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Apapun semestinya kita perlu menilai sejauh mana kesahihan maklumat ini. Dan jika benar sekalipun itu adalah ucapan daripada sahabat Nabi, bukannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti masih terbuka dengan kritikan. Kemudian seterusnya perbincangan berkenaan dengan kita memberi sedekah pada hari Jumaat ini, Ibn Taymiyah menggunakan penghujahan akliyah untuk menggalakkan sedekah pada hari Jumaat. Ada kisah yang disampaikan oleh muridnya Ibn Qayyim, disebut, "Aku melihat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, semoga Allah Ta'ala menyucikan rohnya, apabila keluar untuk solat Jumaat, beliau mengambil apa-apa makanan yang ada di rumah seperti roti atau seumpamanya,
lalu disedekahkan di pertengahan jalan secara rahsia. Dan aku mendengar beliau berkata, apabila Allah memerintahkan kita bersedekah, apabila ingin berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kedua surah Al-Mujadalah, maka lebih baik, lebih utama untuk kita bersedekah apabila kita bermunajat kepada Allah SWT. Memang ada sejarah yang dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus salih bersedekah pada hari Jumaat ini. Lalu, apa yang kita dapat rumuskan daripada situasi yang kita lihat ini? Yang pertamanya, memang tidak ada dalil yang sahih, yang tepat, yang sharih, yang jelas menggalakkan sedekah pada hari Jumaat. Namun, berdasarkan pandangan Ibn Taymiyah rahimahullah, insya-Allah kita digalakkan bersedekah pada hari Jumaat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khususnya untuk mencari waktu kabulnya doa kita. Dan juga kita diingatkan, janganlah kita menangguh-nangguhkan amalan, terutamanya bersedekah, dengannya untuk bersedekah pada hari Jumaat. Kita teruskan kita bersedekah saja tanpa kita menunggu. Begitu juga bagi sahabat-sahabat yang berpeluang hadir untuk solat berjumaat ini, hadirlah lebih awal, terutama yang ada nama lah. Lebih awal kita gunakan peluang itu untuk kita membaca surah Kahfi, itu kita berniat beriktikaf, dan kita berselawat sementara menunggu imam ataupun menunggu solat Jumaat. Tapi bagi sahabat-sahabat yang tidak berpeluang untuk hadir, terutama yang di Selangor ni, terikat dengan SOP lagi, tidak mengapa, tapi kita buatlah sehabis baik. Ada peluang pergi ke KL, ke wilayah, kita pergi ke wilayah. Jangan kita bersedih, kerana kita masih boleh buat banyak amalan. Kita berdoa, walaupun kita tidak hadir solat Jumaat, kita masih lagi boleh berdoa, boleh tambah pahala amalan-amalan kebaikan mengikut apa yang termampu. Dan kita perbanyakkanlah sebaik-baiknya waktu yang ada pada hari Jumaat ini untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Jangan pula kita, aku tak ada nama, maka kita seseronok. Kita boleh berehat. Sehingga kita mensia-siakan peluang yang ada, kita tidak buat dengan amal-amal yang baik. Jadi para sahabat, sidang penonton, sidang hadirin kasih sekalian, bagi yang ada peluang ini, kita berhenti sekejap daripada urusan yang kita lakukan. Kita perbanyakkan amal ibadat, kita lebihkan amal ibadat, walaupun kita tidak dapat hadir solat Jumaat. Dan jangan lupa, kita doakanlah kepada diri kita, keluarga kita dan negara kita, supaya kita dapat boleh keluar lebih bebas daripada wabak COVID. InsyaAllah dengan usaha kita, dengan vaksin dan sebagainya, insyaAllah kita semua akan selamat. Cukuplah setakat itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan hari Jumaat ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin al-ahya'i minhum wal mayyitin. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik pada semalam, dan jadikanlah hari esok lebih baik pada hari ini. Ya Allah, berikan kami taufik dan hidayah untuk kami beribadat di istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta maaf kalau ada salah dan silap, tergurus hati dengan kata-kata saya. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.